واخرجنا من الظلمات الوهم وافتح لنا وحدك وعلمنا صلاة. رب اشرح لنا صدرنا ولساننا وعقدة من لساننا ولا شيخ المسجد لنا وعنا بالدار. Kita ambil spare tu tadi. Tak sedar. Sekali. Dan tempatnya yang demikian itu apabila ada ulangnya itu. Ambil di hasil. Dan katanya dan hasil bahwasanya pada muka surat 12 ke atas sikit. Dan katanya dan hasil bahwasanya yang berlari daripada air atau daripada yang cair yang lainnya. Katanya, kata Bujairimi, dan hasil, yakni kesimpulan bahwasanya yang berlari, benda yang mengalir, benda yang berlari itu apa benda yang berlari daripada air, yakni kena atas air, atau daripada yang cair, atau daripada benda yang cair yang lainnya, yakni yang lain daripada air. Di sini kita benda yang berlari kita dibahagi kepada dua. Benda yang berlari ada dua di sini. Benda yang berlari di sini ada dua, ialah air dan yang lain daripada air. Dikarenakan berlari itu mengalir lah. Mengalir. Lepas tu mengalir itu atau berlari itu di dalam tempat dia lah. Dia katanya bahawasa yang berlari. Yang berlari itu, yang mengalir itu apa benda daripada air, yang kena atas air. Atau yang cair, atau benda-benda yang cair, yang lainnya, yang lain daripada air. Katanya tiada suci. Tiada suci, tiada sunyi, bukan suci ya. Tiada sunyi bahawa ada ia sama rata atau hampir daripada sama rata.
tiada sunyi bahawa ada ia yang berlari sama rata. Jadi sama rata ni maksudnya sama tinggi. Sama tinggi sebelah ujung dengan kepala sama. Sama rata, jadi sama tinggi. Atau hampir daripada sama rata. Maknanya dia tak sama tapi dekat-dekat nak jadi sama. Adapun jika ada turun mengalir ke bawah, adapun jika turun mengalir ke bawah daripada tempat yang tinggi, padahal berjumpa yang bawah dengan najis, maka yang berlari yang di atas tiada najis daripadanya, melainkan yang berjumpa dengan najis jua, sama ada air atau segala yang cair yang lain. Jadi ginilah, kita kira dengan tempat dulu. Kita kira dengan tempat dulu. Sebab di sini pun dia kira dengan tempat. Dia di sini tu sebagai kesimpulan yang kemarin saja. Tengok, jadi masalah kitanya tempat berlarian air. Tempat berlarian daripada paip ke atanya saluran ke atau anak sungai ke, cara atanya sungai sendiri pun katalah, tapi biasanya yang tak besar sangatlah, daripada paip ke masalah atau saluran ke masalah, yang kita buat misalnya ialah perahan tubuhnya, maka dia kalau tilik pada tempat dia tu ada kalanya sama tinggi, artinya dekat-dekat nak jadi sama tinggi, lebih kurangnya begitulah. Dan yang keduanya, tempat yang jadi tinggi, sebelah kepala ni, sebelah itu ni jadi hujung ke bawah, jadi macam gini. Tengok. Jadi maka dia katanya, adapun jika ada turun mengalir ke bawah, turun dari atas, turun mengalir ke bawah. Adapun bahawa jika ada turun mengalir ke bawah daripada tempat yang tinggi. Jadi daripada tempat tinggi, kita katanya sengitnya begini. Tengoklah pada hurufnya sengit sakat mana lah. Kalau begini itu mana dekat-dekat nak jadi sama tinggi. Kalau begini itu sama tinggi. Tapi kalau sama tinggi betul-betulnya ia tak mengalir. Kalau sengit sikit-sikit tu, jadi dia kena ada sengit sebelah ni juga baru nak mengalir turun ke bawah ni. Jadi tengoklah, jadi contohnya tempatnya jadi begitu ke masalah. Jadi turun daripada tempat tinggi ke bawah. Dia katanya, adapun bahawasanya jika turun mengalir, berlari mengalir dia tu ke bawah. Daripada atas turun ke bawah. Ikut saluran dia.
daripada turun ke bawah tu turun mengalir turun ke bawah daripada tempat yang tinggi. Daripada tempat yang tinggi. Padahal berjumpa di bawah dengan najis. Padahal yang berjumpa yang di bawah dengan najis. Kita katanya seluruhan dianya begini. Maka di bawah di sini kita katanya kat sini tu ada najis. Kat sini tu ada najis. Maka yang turun daripada atas, turun daripada atas lagi, turun mengalir turun, apabila sampai ke hujung di sini kena najis. Dia katanya padahal berjumpa yang bawah, yang ada sebelah bawah tu, yang mengalir turun di bawah tu dengan najis, berjumpa dengan najis. Maka yang berlari yang di atas tiada najis hukumnya. Tiada najis daripadanya, maka yang berlari yang di atas tiada najis daripadanya, daripada benda yang berlari tadi. Malaikat yang berjumpa dengan najis juga sama ada air malaikat yang kata najisnya ialah yang kena di najis tu saja. Sama ada air, ini sama air ke atau segala yang cair, atau segala benda yang cair, minyak ke, jus ke, air tubuh ke, katalah. Jadi pendek katanya, kalau tempat yang tingginya begini, apabila dia mengalir ni, ketika dia mengalir daripada atas, kita katanya mengalir turun, belum sampai ke hujung di sini ada najis. Maka apabila bersentuh dengan najis, barulah yang bersentuh tu saja yang jadi mutanajis. Adapun yang atas ni, ketika dia mengalir belum bersentuh dengan najis, tak jadi mutanajis lagi. Tak jadi mutanajis. Maka apabila yang bersentuh dengan najis, yang titik turun, yang mengalir turun, itulah jadi mutanajis. Sekiranya kalau kita katanya dia kita katanya dia mengalir, kita perahkan air tubuh masalah, mengalir turun sampai kena najis, mutanajis. Sampai kena najis, mutanajis. Kemudian apabila kita tengok ada najis di sini, kita sekat. Kalau kita sekat tu maknanya yang atas pada sekatan tu tak kena najis, maka suci. Yang bawah kena najis tu jadi mutanajis. Begitulah. Jadi contohnya, kalau kita tengah-tengah dak berah air tubuh masalah, mengalir, kita tengok ada tak cicak di sini. Maka apabila kita tengok ada tak cicak di sini, kita buang. Kita buangkan, kita basuh. Kemudian kita sekat di sini, lepas tu kita buang tak cicak, kita basuh. Sudah kita basuh, maka kita lepaskan sekatan, yang ni turun suci. Sebab dia kena najis di sini, dia tak jangkit sampai di sini. Sebab tempatnya tinggi. Begitu. Ini tak kira minyak ke atau air mutlak ke, tak kira, sama saja. Itu kalau tempat yang mengalir daripada tinggi ke bawah. Adapun yang bersamaan atau yang hampir dengan atau yang hampir bersamaan. Jadi yang jadi tempatnya sama begini atau dekat-dekat nak jadi sama. Ada sengit juga, tapi jadi dekat nak jadi sama. Tengok.
Maka kalau tempat yang bersamaan ataunya dekat-dekat nak jadi sama, maka jika ini tafsir di antara air dan yang lain daripada air. Ini berbeza, hukumnya tak sama. Yang masalah tempat tinggi tadi hukumnya sama. Masalah daripada tempat tinggi ke bawah tu sama di antara air dan benda yang cair yang lain daripada air. Adapun kalau tempat tu sama atau bersamaan dengan sama, maka dia tafsil, dia tak sama di antara air dan benda yang cair daripada air. Uh, Maka jika yang lain daripada air, seperti minyak, seperti air tebu, kuah-kuah kemasalan, jadi najis sekaliannya, semua tu jadi najis ke semuanya. Dengan berjumpa najis, dengan sebab bertemu dengan najis. Dan tiada diiktibarkan dengan berlari. Tidak dengan tiada dan tiada diiktibarkan dengan berlari. Dia tak kira iktibarkan berlarian dia tu tak dikirakan. Jadi contohnya minyak, artinya air tebu tadi, artinya gitulah. Jadi setiap benda cair yang bukan air mutlak, sekiranya dia ada sengit sikit-sikit jugalah. Kita perah turun kat sini, dia ada sengit sikit-sikit. Kemudian dia mengalir. Apabila di hujung di sini, atau tak kira di hujung ke di tengah ke di mana, apabila di hujung ni kena najis, maka kesemuanya najis. Yang hujung ni kena najis, jadi melarat sampai yang ada kat sini. Jadi yang mengalir turun di sini kena najis, di kepala ni pun ada kena najis juga. Jadi itu kalau benda yang lain daripada air. Benda cair yang lain daripada air. Ini dia tak kira berlarian air. Dia katanya dan tiada diiktibarkan dengan berlari benda lain daripada benda yang lain daripada air. Itulah. Jadi ingat katanya kita boleh tetap katanya kalau tempat yang sama artinya dekat-dekat nak jadi sama, hampir-hampir nak jadi sama. Kalau yang mengalir di situnya ialah benda yang lain daripada air mutlak. Benda yang lain daripada air. Maka jadi najis kesemuanya. Yang bersentuh dengan najis memang jadi najis. Yang tak bersentuh dengan najis pun jadi mutanajis juga. Dia tak kira berlarian, dia tak kira. Itu kalau yang lain daripada air. Adapun air, ini air. Maka yang diiktibarkan padanya dengan satu perlarian. Maka kalau air, dia kira, dia kira maka dan adapun air, maka yang diiktibarkan padanya pada air, diiktibar yang dikirakan tu dengan satu perlarian. Dengan satu perlarian. Tengok dulu. Dan iaitu satu perlarian barang yang antara dua tepi sungai. Sungai ke, anak sungai ke, parit ke, katalah
barang yang antara dua tepi sungai. Daripada satu pertolakkan. Maka jika ada dua kolah, satu perlarian tu ada sampai dua kolah. Tiada menajiskan dia. Dan tiada yang lainnya. Dan jika ada ia kurang daripada dua kolah, maka iaitu najis ia dan barang yang dahulunya daripada segala perlarian itu tinggal atas sucinya. Dan jikalau berhubung yang dan jikalau berhubung dengan dia pada pelihatan bercerai hukumnya. Jadi ini masalahnya, kalau air dia kira pelarian air. Patut dia kira satu perlarian air. Satu perlarian air ni macam mana? Dia kira katanya antara dua tepi. Kalau parit dua tepi parit. Tebing dah. Kalau anak sungai carut, maka kira dua tepi juga. Kalau sungai pun luas sikit, itu pun kira dua tepi dia juga. Dan daripada satu pertolakkan dia katanya. Jadi nak nampak satu pertolakkan tu, kalau kita buat jadi ombak. Ada pernah main kat anak sungai kat cara ke tidak? Kita kalau mandi kat sungai tu kita buat tolak gitu, dia jadi bombak. Dia kira di satu perlarian. Maka satu perlarian tu adakah sampai dua kolah ke tidak sampai dua kolah? Sampai dua kolah ke tidak sampai dua kolah. Dia kira di situ. Tengok. Dia katanya, kita ulang balik, dan adapun air, maka yang diaktibarkan, yang dikira pada air. Diaktibarkan padanya pada air dengan satu perlarian. Satu perlarian tu kita kira di mana? Macam mana satu perlarian? Dia katanya, dan iaitu barang antara dua tepi sungai, tapi bukan mesti sungai lah. Kalau cara tanya anak sungai itu, kalau parit pun sama lah, kalau sungai sendiri pun sama lah. Lepas tu sungai itu besar tak besar dia kira pula. Tengok. Dia kira dua tepi sungai itu. Daripada satu pertolakkan. Daripada satu pertolakkan. Dia biasanya satu pertolakkan kita nak boleh tengok apabila jadi ombak. Tapi memanglah sungai dia tak jadi ombak. Itu apa dia? Anak sungai Caruk pun dia tak jadi ombak. Parit, air yang mengalir kat parit pun dia tak jadi ombak sebab dia kecil saja. Tetapi kalau kita buat tolakkan tu, dia tolak, apabila kita tolaknya begitu atau tolak dengan bekas tu, dia akan jadi dia jadi begitu. Maka satu begitu dah, satu naik begitu dah.
Itu jadi satu pertolakan. Dia kalau kita buat jadi ombak tu kat sungai, kat anak sungai pun ia akan jadi gitu. Yang naik turun tu macam bukit. Yang naik gitu tu. Yang naik gitu tu. Itu satu pertolakan. Biasanya kalau kita buat ombak tu, kalau main-main kat sungai tu, kalau kita main-main kat sungai, kalau lebih laginya sungai tak luas sangat ataunya anak-anak sungai tu, dia akan jadi bom. Kalau kita menyelam, kita berguna, ia akan jadi begitu. Air. Tapi kalau kita tolak dengan air atau tolak dengan papan yang jadi begitu, maka ia jadi besar sikit. Jadi begitu. Maka satu inilah dikatakan satu pertolakan. Mudah-mudahan nak kira begitu. Maka kita kira dua tepi dia. Nah, satu pertolakan contohnya begini. Ni sungai ya. Ni sungai. Artinya ni tepi dia, ini tepi dia. Ini tepi dia, ini tepi dia. Kemudian air berlari. Maka kita kata ni anak sungai lah, tak besar sangat. Atau parit. Ni tepi dia, ni tepi dia. Ini tepi. Kemudian satu perlarian air. Satu perlarian air antara tepi di sini dengan tepi di sini. Kalau nak tahunya satu jadi satu apa? Satu ombak dia. Maka di sini kita katanya ada najis. Kita katanya ada taik lah katanya. Mengalir. Terlapung di atas air. Artinya ada katalah. Kemudian kita kira satu pelarian dia ni. Satu pelarian dia adakah sampai 2 kolah ke tidak sampai 2 kolah. Kalau sungai memang luas. Antara tepi ni dengan tepi sana sebab sungai tu biasanya 10 meter antara tu 20 meter ada macam-macam. Ada kalanya 100 meter antara tepi ni memanglah dah tak tahu berapa ribu kolah dah tu. Tapi yang kita nak boleh tengoknya anak sungai dan parit satu perlarian dia. Satu pelarian dia antara sini birai dia di sini, tepi dia di sini, tepi dia di sini, satu perlarian ada air. Maka satu perlarian ada itu 2 kolah kau tak sampai 2 kolah. Kalau katanya sampai 2 kolah atau lebih banyak, maka tak jadi mutan najis. Tak jadi mutan najis. Kita katanya antara ni sini, kalau kita katanya ini parit malaksanaan. Tetapi air parit ni, air dia dalam. Apabila dalam tu, satu pelarian tu kita katanya, satu pelarian tu duduk dalam 200 liter ke atas. Maka maknanya dah sampai 2 kolah. Maka tak jadi mutan najis air dia. Maknanya kalau ada najis yang terlapung di atas air, kita nak ambil wuduk di tepi dia tu boleh. Jangan ada cebok di najis tu dah. Contohnya ada najis. Ni najis. Ni najis. Duk berlari terlapung di atas air. Ni sungai. Kita nak ambil wuduk di tepi dia tu pun boleh. Jangan dah ambil atas dia naik. Sebab apa? Sebab dia dah satu pelarian tu. Kalau sungai luas beratus 10 meter kemasalan, satu pelarian sepik sangatnya. Maka satu pelarian dia tu bukan sepik, besar. Apabila besar tu maknanya lebih banyak daripada 2 kolah. Kemudian masalahnya parit yang air tak begitu banyak. Artinya anak sungai kecil-kecil atau lorong. Lorong mana? Lorong apabila hujan ada mengalir. Kalau tak ada hujan dia tak mengalir. Kat kampung tu kita tu banyaklah. Kat parit-parit kemasalan. Kalau ada hujan dia mengalir. Kalau tak ada hujan dia tak mengalir. Seperti seluruh rumah kita ni. Maka satu perlarian dia memang tak sampai 2 kolah. Sebab cara kalau anak sungainya lebih kurangnya
tebing sebelah sana, tebing sebelah sini, birai dia hanya tepi dia tu sebelah sana sini lebih kurang 2 meter ya. Misalnya. Lepas tu air tak begitu dalam sangat. Air tak sampai kat betih pun. Artinya sampai kat geting saja, tak sampai kat betih pun. Tinggi atas sikit pada 2 buku lali. Begitu ya. Maka satu perlarian dia tu, satu perlari tu kita kira-kira sebelah tepi sebelah sini dan tepi sebelah sana. Maka satu perlarian dia tak sampai 2 qalah. Maka hukumnya pada satu perlarian itu adalah mutanajis. Di satu perlarian itu saja yang jadi mutanajis. Lepas tu yang sebelum pada tu, yang lepas, yang sebelum, yang depan, yang belakang, itu tak jadi mutanajis. Maksudnya di sini kita katanya ni yang putih ni satu perlarian. Yang putih ni satu perlarian dia. Maknanya yang air yang sebelum pada ni, ya memanglah air dalam caraknya, dalam anak sungai yang mengalir gibi tu. Ni biara carak. Kemudian kita katanya ini satu, sini ni satu perlarian. Ada najis kat sini. Maka yang sebelum pada ni, yang sebelum pada ni, yang belakang dia, yang depan dia. Ini satu perlarian. Dia sungai atau kolah apa semuanya kira. Ini satu perlarian, ini satu perlarian, di sini satu perlarian. Depan pun gitu, satu gitu. Maka di sini tak ada najis. Satu perlarian dianya tak sampai 2 qalah. Maka di sini saja, kawasan di sini saja, di putih ni saja yang jadi mutanajis. Adapun yang sebelum di sini tak ada mutanajis. Yang depan ni tak jadi mutanajis. Maka dia hanyut dia. Mari di sini. Maka tetapnya hukumnya gitu. Di sini tak mutanajis, di sini tak mutanajis. Walaupun hanyut sampai sini sekalipun, di sini tidak mutanajis, di sini tidak mutanajis. Yang satu perlarian yang kena air, kena najis di sini saja yang jadi mutanajis. Gitu. Jadi apa maksudnya? Contohnya kalau kita pergi kat bukit, kat kebun ke masalah, ada parit, ada anak sungai. Kemudian apabila kita pergi nak ambil wuduk tu, tengok air ada mengalir, ada telapung di atas air tu, apa dia? Bangkai ke masalah atau mana-mana najis. Maka anak sungai tu dia memanglah satu perlarian dia tu, kalau kita nak tahu tu kita buat jadi ombak. Maka satu perlarian dia tu tak sampai 2 qalah. Maka kita tunggu. Misal turun ikut pekalan dia kan. Kita turun dalam anak sungai tu nak ambil wuduk mengikut pekalan dia. Kita turun tu tengok ada hanyut. Ada hanyut itu bangkai di atas air. Ada hanyut. Air tu mengalir. Lepas tu ada najis. Maka jangan kita ambil betul dengan najis lah. Satu perlarian yang betul dengan najis, jangan kita ambil wuduk. Sebab situ adalah mutanajis. Kita ambil sebelum pada dia, artinya belakang pada dia. Begitu. Jadi pendek katanya, tunggu bagi dia lepas. Tapi kalau dia satu perlarian tu, air yang banyak sampai 2 qalah, tak payah dia tunggu. Kalau kita ambil kat tepi dia pun boleh. Contohnya, dia ni kalau sungai yang banyak ni, ini najis. Ini air, ni muka air, birai air atasnya, ni najis. Kita nak ambil wuduk di tepi ni, tak mengapa. Sebab dia sampai 2 qalah. Sebab kaedah, kembali pada kaedah asalnya, ialah apa dia? Air kalau sampai 2 qalah, tak jadi mutanajis, sebab maksud najis. Kalau tak, apa dia? Kalau tak sampai, jadi mutanajis. Jadi maknanya, satu perlarian tadi kira katanya satu bekas. Macam katanya duduk dalam satu bekas. Satu perlarian, jangan kira sebuah sungai lah. Jangan kira dalam cara dia panjang, sebuah parit. Tak lebih kira begitulah.
Sebab satu-satu parit, satu-satu anak sungai, satu-satu sungai itu berapa jauh, berapa puluh, berapa ribu kilometer dia. Jadi kita kiranya satu perlarian macam air duduk dalam satu bekah. Maka satu perlarian itulah adakah sampai 2 kolah atau tidak sampai 2 kolah. Kalau dah sampai 2 kolah itu najis mata. Tempat yang ada najis itu pun suci. Contohnya kalau ada taik, maaf nak cakap, mana nak sebut, taik dia pelapung di atas air. Kalau kita ambil wuduk di bawah, di atas dia, di bawah ni kita ambil. Jangan ada yang hacu-hacu masuk naik ke muka lah. Sekiranya kalau kita katanya di sini ada bangkai ayam, masalah. Ada bangkai ayam, anyut. Kita ambil wuduk di tepi dia. Tapi jangan ada masuk darah lah. Kita ambil di tepi dia. Kalau dia atas, kita ambil wuduk di tepi dia ni. Ada cebok ambil, maka tak mengapa. Itu sebab dia sampai 2 kolah. Lepas tu kalau sungai besar-besar tu memanglah. Tak ada masalah semata dah. Walaupun memang sungai itu, dia biasanya birai dia jadi begini. Kan? Jadi macam pantai ya. Setengah-setengah tu jadi begitu. Maka kalau kita ada najis ke depan, kita ambil wuduk di sini tak mengapa. Macam air laut. Air laut, kalau kita kata kita ambil wuduk di sini, depan sikit tu ada najis. Tak mengapa. Sebab memanglah air laut tu, berapa dia, berapa banyak. Begitu juga sungai yang besar-besar. Satu perlarian dia banyak. Lebih laginya, ketika waktu hujan tu air dalam. Air dalam. Sebab kira sumur tu, birai dia tu sumur tu. Sebelah atas. Jadi satu perlarian tu tengoklah banyaklah. Antara tepi sana, tepi sini. Maka itu tak mengapa, tak jadi mata najis. Masalahnya apabila kalau tak sampai 2 kolah, seperti anak sungai tu, katanya parit, biasanya kalau parit yang kat Kedah tu, parit apa dia? Parit air, orang nak tanam sawah padi tu, yang turun kat sawah padi tu, itu dah besar dah. Kalau penuh tu maknanya satu pelarian dia tu dah sampai 2 kolah. Kemudian kalau kita katanya kalau tak sampai 2 kolah, maka yang apa dia? Yang jadi mutanajis di satu perlarian tu saja. Yang sebelum padanya tak jadi mutanajis. Yang kamat di belakang pada dia tak jadi mutanajis. Jadi dia hanyut-hanyut begitulah. Hanyut. Ya sebab air ni seperti lagi akan katanya, air yang belakang tolak yang depan tolak di belakang. Yang depan pada dia. Dia jadi begitu. Yang ni tolak yang ni tolak yang ni. Begitu. Jadi maknanya dia kira satu perlarian di situ, maka sebab itulah kalau contohnya kalau air carak, kita katanya cuba kita buat gambaran carak atau anak sungai satu tempat itu antara tepi sini tepi sana 2 meter saja. Kita bayangkan begitu. Cuba kita buat gambaran tepi sini antara 2 tepi ni 2 meter saja. 2 meter, bukan 200. 2 meter saja. Kemudian air pulaknya tak banyak sangat. Lebih tinggi sikit daripada buku lali saja. Tinggi sikit daripada buku lali, tak sampai ke betih pun. Cuba kita gambarkan begitu. Maka tentu satu perlarian dia tu cuba kalau kita masuk dalam air anak sungai tadi, kita menerak, kita buat gitu. Kita buat gitu tujun, maka dia jadi berombak. Itu satu perlarian dia. Maka kita tengok dengan mata kitanya, satu perlarian itu tak sampai 2 kolah. Katalah fardunya tak sampai 2 kolah. Maka di satu perlarian tu saja yang mutanajis. Yang sebelum pada dia
Yang perlarian kita kira satu perlarian, belum pada perlarian ini ada dia begitu dah. Sungai atau anak sungai tu perlarian satu perlarian, lepas tu dia tutup. Jadi mana yang belakang kejar akan yang depan. Dia jadi begitu. Maka yang perlarian yang sebelum pada ni tak jadi mutanajis. Yang depan pada dia tak jadi mutanajis. Walaupun kalau kita tengok dengan mata jadi berhubung, sebab air ni bukan dia macam batu kan. Bukan dia macam batu. Batu dia tak bercampur pergi mari. Tapi air ni satu perlarian dia ada bersambungan. Sebab air dia tak jadi putus-putus. Kalau batu tak, memanglah. Kalau batu tu memanglah kalau kita letak di atas ni dia bergolek dia, pusing-pusing dia tak jadi bergaul antara sebiji dengan satu-satu. Tapi air antara ni satu perlarian. Ini satu perlarian. Maka kalau tengok dengan mata dia jadi bersdaging antara dua perlarian. Tapi perlarian di sini ada najis, tak sampai dua kolah. Di sini saja mutanajis. Perlarian yang sebelum, ini perlarian yang sebelum. Walaupun jadi sedaging, tetapi kira macam ini satu bekas, ini satu bekas. Apa begitu? Kalau di sini ada najis, tak sampai dua kolah, satu perlarian. Di sini pula satu perlarian. Dia jadi sedaging di sini. Maka ini salah kata satu bekas, ini salah katanya satu bekas. Maka di sini ada najis, di sini sakat ni saja jadi mutanajis. Yang depan tak. Sebab dia jadi yang ni tu dia tolak begitu kan. Satu perlarian dia tu. Sebab tu dia katanya tengok kita masuk ke kitab. Adapun air, maka yang diiktibarkan padanya dengan satu perlarian iaitu barang yang antara dua tepi sungai. Tapi maksud dengan sungai itu parit ke, anak sungai ke, atau saluran ke, katalah daripada satu pertolakan. Biasanya kita nak tahu pertolakan tu, kita cuba tengok, kita buat jadi embok. Satu embok tu gitu tu. Itu satu pertolakan. Maka jika ada dua kolah, satu pertolakan tu dua kolah. Macam ingat kaedah katanya satu pertolakan macam air duduk dalam satu bekas. Jadi rupanya seolah katanya air itu dalam satu bekas dia belai tolaknya begitu. Itu air dalam sungai itu kita fardu satu pertolakan macam duduk dalam satu bekas. Maka satu bekas tu sampai dua kolah ke? Ni dua pertolakan. Seolah kata dua bekas lah. Dia begitu seolah katanya kita letak air 2-3 beledi, kita tolak pergi ke depan. Begitulah macam tu. Tengok. Maka jika ada dua kolah tiada menajiskan dia. Memanglah air kalau sampai dua kolah, air dalam satu bekas kalau sampai dua kolah maka tak jadi mutanajis dengan sebab masuk najis. Begitu. Dan tiada yang lainnya. Maka jika ada dua kolah tiada menajiskan dia, kan satu pertolakan, satu perlarian tadi. Dan tiada yang lainnya lain daripada perlarian, satu perlarian yang kena najis. Jadi mana kalau sampai dua kolah, satu perlarian yang kena najis tak jadi mutanajis. Yang sebelum pada dia tak jadi mutanajis. Yang depan pada dia tak jadi mutanajis. Dan jika ada ia kurang daripada dua kolah, kalau tak sampai dua kolah, seperti kita buat gambaran tadi, anak sungai antara tepi sana tepi sini 2 meter, air tak sampai ke betih. Atas pada 2 buku lali tak sampai sakat betih kita katanya. Tak janji maknanya tak sampai 2 kolah lah.
maka iaitu najis ia, maka iaitu najis ia. Jadi mana satu perlarian tu jadi mutanajis. Maka iaitu najis yang jadi satu perlarian itu yang masuk najis itulah jadi mutanajis sebab dia tak sampai dua kala. Dan barang yang dahulunya, mubtada, dan barang yang dahulunya, dahulu daripada satu perlarian. Dahulu tu daripada dahulu yang depan, sama juga yang belakang. Daripada segala perlarian itu tinggal, berketanggal, tinggal yakni kekal. Tinggal yakni kekal atas sucinya. Jadi maknanya satu perlarian tadi yang tak sampai dua kali. Sakat dia saja yang jadi mutanajis. Yang belum pada dia, belum pada dia, tak mutanajis. Yang depan pada dia, tak jadi mutanajis. Begitu. Tengok. Jadi perlarian, satu perlarian yang sebelum pada dia, yang belakang pada dia, tak jadi mutanajis, sakat satu perlarian tu saja yang jadi mutanajis. Maka dia kata, dan jikalau berhubung. Dan jikalau berhubung dengan dia. Dan jikalau berhubung, ini bersambung-sambung. Bersambung dengan dia dengan satu perlarian yang kena najis. Jadi maknanya kita kata di sini satu perlarian, di sini satu perlarian yang ada najis. Dia mutanajis. Lepas tu perlarian yang belum pada dia berhubung kan? Bersambung. Perlarian yang kemudian pada dia pun bersambung juga dengan dia. Tapi lain-lain perlarian. Dan jikalau berhubung dengan dia pada pelihatan, memanglah mata kita tengok dengan mata, satu-satu perlarian tu ada perhubungan, ada sambung-sambung, memanglah air di sedaging. Pada pelihatan tu nampak sambung-sambung tapi bercerai pada hukumnya. Bercerai ini macam itu pada hukum ialah bercerai. Satu perlarian yang kena najis, yang depan dia bercerai. Macam ini satu bekas, ini satu bekas. Macamnya begitu. Satu pelarian macam air dalam satu bekas. Satu pelarian macam air dalam satu bekas. Maka memang kalau air dalam satu bekas, bekas ini tak bersama dengan bekas ini. Air dalam baldi ini. Air dalam pasu yang ini. Air dalam pasu yang ini. Walaupun pasu rapat sekalipun, maka ini yang lain pada dia. Maka air dalam caruk pun sama juga. Dalam sungai dalam apa, satu perlarian dia tu walaupun bersambung tapi kira kata macam dalam bekas masing-masing. Sebab tu kalau kita pergi ke caruk masalah yang tak sampai dua kolah satu perlarian dia, yang airnya sikitnya, maka kita tunggu sajalah. Tidak pun kita ambil yang depan pada dia. Ambil wuduk yang depan pada dia. Tidak pun kita tunggulah. Tunggu yang perlarian tu lepas. Maka apabila lepas perlarian yang ada najis, yang belakang dia tu suci. Itulah. Intah. Selesai yang kataan Bujarimi. Kerana tengok. Kenapa boleh katanya pada hukumnya satu perlarian tu ada jadi bercerai. Tapi pada pandangan mata, tengok dengan mata memanglah berhubung kan. Tetapi pada hukumnya satu perlarian yang ini bercerai dengan perlarian yang depan dia dan yang belakang dia. Kerana tiap-tiap satu perlarian menuntut ia bagi barang yang dahulu. Menuntut ia
menuntut dia kejar, menuntut yang kejar lah. Kalau kalau petani panggil hamba. Menuntut ia bagi barang yang dahulu daripada larian. Lari ia ada kejar, ada lari. Ada kejar, ada lari. Daripada barang yang kemudiannya, macam kita tengok orang berlomba berlari. Kita tengok dia orang tengah. Orang tengah tu yang berlari tu ramai-ramainya begitu. Orang depan macam lari daripada orang tengah. Orang tengah macam lari daripada orang belakang. Jadi soalan gitulah. Jadi maknanya satu perlarian dia lari daripada dikejar oleh yang belakang. Salah kata dia kejar yang depan. Lagi pulanya kalau yang di tengah ni, kalau kita kata 3 begini, pelarian yang tengah ni salah kata dia kejar yang depan. Dia kejar yang ni. Yang ni kejar yang ni. Maknanya dia kejar yang depan, dia lari daripada kejaran orang belakang dia. Nampak tak begitu? Jadi maknanya satu pelarian tu macam air dalam satu bekas. Jadi salah katanya kita kejar orang depan, kita lari daripada kejaran orang belakang. Jadi maknanya berasingan-asingan apa dia? Berasingan-asingan, tak jadi satu bekas, tidak. Satu pelarian macam satu bekas. Satu pelarian macam satu bekas. Sebab itulah apabila tahu di sini kita nak ambil wuduk kat anak sungai, kat parit tu, itulah hukum dia. Walaupun parit tu tak luas sangat, saluran ke, waktu hujan ada air mengalir. Kalau tak ada hujan, tak ada mengalir. Maka kira begitulah. Kalau ada najis, kita tunggu ambil bagi lepas. Kalau tak sampai 2 kolah, kita ambil bagi lepas satu perlarian dia. Satu perlarian dia tu lepas, maka boleh ambil wuduk. Maka jika ada satu perlarian itu kurang daripada 2 kolah, jadi mutanajis. Tengok. Dia kata, maka jika ada satu perlarian itu kurang daripada 2 kolah, maka jadi mutanajis sebab berjumpa dengan najis. Memanglah. Macam air dalam satu bekas yang tak sampai 2 kolah, jadi mutanajis sebab masuk najis. Sebab air satu perlarian macam air di dalam satu bekas. Bekas tu kalau besar sampai 2 kolah, kalau kecil tak sampai 2 kolah. Begitulah. Maka jika ada ia satu perlarian itu kurang daripada 2 kolah, jadi mutanajis sebab berjumpa dengan najis. Dan adalah tempat yang demikian perlarian daripada sungainya mutanajis. Ini. Contohnya begini. Ini satu perlarian. Ni sungai. Ni anak sungai. Ni satu perlarian. Perlarian ni ada najis. Birai di sini pun kena najis juga. Birai sungai ni, tepi sungai ni. Tepi di sini mutanajis. Ketika perlarian bersama dengan dia. Tetapi contohnya kita katanya di sini. Ketika duduk di sini, perlarian ni mutanajis. Duduk di sini. Maka tepi di sini, jadi mutanajis. Apabila dia hanyut pergi duduk di sini, suci balik. Di sini suci balik. Birai dia ni. Maka di tepi di sini pula mutanajis. Itu ikut hanyutan dia. Begitulah. Itu mana kata, dan adalah tempat demikian pelarian dan adalah tempat demikian perlarian satu perlarian daripada sungainya mutanajis. Tempat yang ideal tu. Tapi dia hanyutlah. Ketika berbetulan dengan pelarian itu yang mutanajis, di situ jadi najis.
maka dia akan hanyut lagi. Apabila lepas, jadi suci balik. Dan dan menyucikan dia dengan berlarian air yang kemudian. Air yang kemudian datang tu jadi suci. Sebab itulah. Jadi begini, kalau kita sembahyang kat tepi tu, contohnya dalam caranya, dalam anak sungai tu dia kita sembahyang jadi kat tepi dia. Kat tepi dia jadi jadi macam patai. Jadi air dia sikit begitu. Jadi satu pelarian tu, maka kita berdiri di tepi tu, sebelah kaki kita atas tanah, sebelah kaki lagi kat birai dia kan. Maka apabila tiba-tibanya air anak sungai tu mengalir sekali dengan najis, mari datang kena dengan kaki kita. Pelarian yang ada mutan najis datang kena kat kaki kita, batal sembahyang. Sebab bersentuh dengan air mutan najis. Begitulah. Maka apabila dia lalu, sakat betul dengan dia lalu tu jadi mutan najis. Apabila dia lepas, datang pelarian yang lain, jadi suci balik. Itu maknanya, dan menyucikan dia dengan pelarian air yang kemudian. Jadi ini satu pelarian yang najis, maka birai di sini najis. Kemudian apabila dia hanyut, ini yang belakang datang tepat dia, maka di sini jadi suci balik. Dan adalah ia pada hukum membasuh oleh pelarian yang kemudian. Itu tadi. Jadi pelarian yang betul dengan satu pelarian yang ada najis, menajiskan tepi sungai. Birai sungai tu menajis. Maka jadi pelarian yang belakang tu seolahnya membasuhkan cemah. Jadi cemah, jadi sini betul dengan dia najis, yang datang belakang basuh. Cemah di sini, mutan najis di sini, yang belakang datang basuh. Hingga jikalau ada najis itu mughallazah, sekalipun tak apalah. Kalau kita tengoknya bangkai anak anjing masalah. Ada anak anjing terapung di atas air carak, air anak sungai yang tak begitu banyak, yang tak sampai 2 kolah. Tunggu dia lepas je lah. Tunggu dia lepas, masuk pelarian yang lain, suci lah. Begitu ya. Maka tak dapat tiada daripada 7 kali 7 kali lalu atasnya dan air daripada air tanah. Begini. Jadi kalau najis biasa 1 kali lepas dia masuk pelarian yang kedua, habis nah. Tetapi kalau kita katanya najis yang terlapun di atas air itu ialah anak najis mughallazah, tai anjing ke masalah, maka kalau satu pelarian tu tak sampai 2 kolah, birai dia tu akan jadi mutan najis juga sebab bersentuh dengan air. Maka kita kena tunggu berlari oleh 6 kali pelarian lepas. Satu pelarian lepas, cukup 6. Kemudian kita berjalan dekat carak tu sikit. Berjalan supaya jadi keluar air tanah. Kita kejar-kejar, tekan-tekan dengan kaki sikit. Kita berjalan main-main sikit. Jadi naik air tanah. Anyu air tanah tu suci habis. Begitulah. Itu kalau biasanya kalau kita pergi kepada anak sungai nak ambil wuduk, tiba-tiba anjing melitas. Dia turun dalam anak sungai tu, berjalan lepas. Maka tunggu sekejap kan. Sebab satu pelarian dia ikut begitu. Kemudian kita tekan dengan kaki sikit supaya naik air jadi keruhnya. Maka lepas air keruh tu suci lah balik. Itu kalau sungai tak mengapa. Kalau sungai, kalau banyak, dia tak mengapa. Sehingga katanya kalau anjing tu dia berenang dalam sungai, kemudian kita pegang kaki dia dalam air lah, dalam air yang air sungai yang banyak, maka antara tangan kita dengan kulit anjing tu dia tak bersentuh.
dia tak bersentuh sebab jadi berlapitan dengan air. Ni kalau kering, kalau atas darat ni kalau kita pegang direct tangan kita dengan benda ni. Tapi kalau dalam sungai yang satu perlarian dia tu apa dia? Lebih daripada 2 kolah kalau kita pegang tu. Anjing berenang, kaki dia dalam air, kita pegang kaki dia. Maka tak jadi muatan najis. Sebab ada berlapitan antara kaki dia dengan kulit kaki, bulu kaki dia dengan tangan kita. Dia berlapitan dengan air. Itulah. Habis. Kemudian dia kata ini jika ada najis itu berlari serta air. Masalah kita cakap tadi itu, najis dia berlari bersama dengan satu pertolakan, satu berlarian tadi. Tapi kalau najis yang tetap macam mana? Itu kita kira lain. Jadi contohnya kat birai anak tepi di sini ada najis. Air lalu lepas. Dia tak hanyut. Tadi masalah tadi itu kita kira najis tu hanyut bersama dengan air. Itulah katanya ini jika najis itu berlari ia serta berlari air. Hukum tadi tu, hukumnya panjang tadi tu katanya satu perlarian lebih 2 kolah ke tak sampai 2 kolah. Hukumnya tersebut tu ialah ini yang hukum yang tersebut atau tafsil yang tersebut jika ada najis itu berlari ia serta berlari air. Kemudian katanya maka jika ada ia beku lagi berhenti. Kita akhir di situ. InsyaAllah kita sama lagi. Kemudian katanya maka jika ada ia beku lagi berhenti. Wallahu a'lam. Alhamdulillah rabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma aftah lana futuhal arifin wa nawwir qulubana min nurikal karim waj'al amalana khalisatan liwajhikal karim. Allahumma inna nas'aluka ma qara'nahu wa ma hafaznahu wa ma sami'nahu faradun alaina waqta ihtiyajina. Subhana rabbika rabbil izzati ma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Terima kasih Baba. Terima kasih Baba. Terima kasih Baba. Gitu. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Ya, sama-sama. Terima kasih Baba. Assalamualaikum.